Assalamualaikum. My name is Nur Hidayah binti Samsul Bahari. My matric card number is 01DDT 19F1205. Suggest duplicative for network monitoring system to prevent the malicious activity in polytechnic and community college environment. So, point number 1 is maintain your software. Hal ini kerana memastikan perisian antivirus anda adalah yang version baru ataupun yang boleh diterima dengan Windows yang anda gunakan sekarang. Perisian virus yang berkesan dan terkini akan menggabungkan penyelesaian yang diuji untuk beberapa eksploitasi yang baru diketahui. Oleh itu, kemaskini perisian harus segera dipasang setelah tersedia. So, maksudnya kat sini bila kita develop satu website ke apa ke, kita mesti kena make sure yang kita punya laptop ada antivirus. So dapatlah untuk kalau virus nak masuk, so dia dapat tahu lah, dapat kesan macam tu. So point yang kedua ialah always backup your data. Hal ini kerana kita hendaklah sentiasa selalu melakukan backup data setiap website yang kita developkan, agar kita dapat tahu detail-detail setiap data kita adalah selamat, dalam keadaan yang selamat. Maksudnya data kita tu tak adalah hilang macam tu. So kita kena always ada backup data. So point yang ketiga ialah update regularly. Gunakan kemaskinan automatik untuk mendapatkan tambalan terbaru untuk aplikasi perisian dan sistem operasi. Dan sentiasa update software. Hal ini kerana contohnya contoh dia macam kita kena sentiasa update software kita untuk yang paling latest version. So kalau memang kena sentiasa update, so untuk memastikan kita punya satu sistem tu tak kena hack. Point yang ketiga ialah password. Kita haruslah mengelakkan untuk gunakan password yang sama berulang kali. Contohnya macam nombor 123. Nombor tu sama. So dia dapat memudahkan hackers untuk hack kita punya sistem. So untuk langkah yang lebih selamat ataupun yang lebih selamat adalah masukkan password yang disertakan dengan nombor, huruf dan macam unit karakter macam underscore, hashtag, like that. So point yang seterusnya ialah turn off when you are done. Jangan lupa untuk log out balik setiap website yang digunakan selepas digunakan. Contohnya macam IPO, CDOS and so on. Contohnya bila kita dah upload assignment ke ataupun dah submit assignment dekat dalam CDOS, kita kena make sure yang kita ni dah log out dah CDOS tu. Takut CDOS tiba-tiba kena hack pula macam tu. So point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Emlia binti Syazali dengan nombor matrik 01DDT19F1018 akan memberitahu mengenai the best action that ICT officer in institutions can take. Yang pertama, ICT officer di institusi perlu install antivirus software. Semua sedia maklum bahawa software perlu sentiasa up to date dengan antivirus dari semasa ke semasa. Hal ini kerana kecanggihan antivirus hari ini telah berkembang untuk melindungi software daripada pelbagai jenis malware seperti ransomware, spyware, spam dan phishing attacks. Oleh itu, antivirus yang up to date akan menyekat ransomware daripada menyerang sistem politeknik yang sedia ada. Yang kedua, ICT officer perlu avoid suspicious emails and link. Perkara ini bermaksud sesiapa sahaja yang mengendalikan sistem politeknik tidak perlu menekan pautan links maupun email yang tidak dikenali. Hal ini kerana kebanyakan ransomware diedarkan melalui pancian data. Oleh itu, ICT officer jangan sesekali menekan pautan emails dan links untuk mengelakkan daripada terkena serangan ransomware ini. Yang ketiga pula adalah backup the data. ICT officer di institusi mestilah membuat backup data luar talian ataupun offline secara berkala. Oleh kerana
Beberapa variants ransomware can delete backup copies on the computer and network device. ICT officer perlu menyimpan fail pada external drive or in the cloud. Hal ini akan memastikan kita tidak akan kehilangan fail penting jika serangan ransomware berlaku. Yang keempat pula adalah ICT officer must always update the software in device that you use. Hal ini bermaksud setiap device perlu diupdate terutamanya dari segi OS dan software. Perkara ini memastikan keselamatan software dan sistem dalam perlindungan yang tinggi daripada ancaman ransomware. And the last one is use the security software. Sekiranya ICT officer menggunakan security software, ia akan meningkatkan tahap keselamatan terhadap software yang digunakan. Oleh itu, tindakan ini akan mencegah serta dapat mengendalikan software daripada terkena ransomware attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Atira binti Abdul Qadir. Nombor matrik 01 DDT 19F1047. Okay, saya akan terangkan untuk soalan nombor 2 iaitu best action which can guide the person in charge to handle this matter as it concern many parties including ICT officer in the GPKK. Okay, untuk poin pertama ialah make sure disable file sharing, iaitu melumpuhkan perkongsian fail. Crypto malware akan tetap berada pada device dan tidak akan tersebar ke aset yang lain. Okay, maksud dia data-data yang berada pada device akan lebih selamat daripada di-attack oleh ransomware. Dan yang kedua ialah disable remote service, iaitu remote desktop protocol dapat dimanfaatkan oleh black hat hacker untuk meluaskan serangan ke rangkaian. Dan yang kedua, untuk mengatasi ancaman ini ialah anda harus mematikan perkhidmatan jarak jauh, dan dengan ini device akan lebih selamat dan dapat mengelakkan daripada serangan ransomware. Dan yang ketiga ialah install a browser add-ons to block pop-up. Okay, contoh dia macam install AdBlock Plus dekat korang punya device, and AdBlock Plus ni akan dapat block tracking dan malware daripada masuk dalam device. Dan juga AdBlock Plus ni juga akan menyekat iklan yang mengganggu pengguna menggunakan web. Contoh dia kalau macam kita buka Google Chrome, kalau ada virus ataupun ransomware nak masuk, AdBlock Plus ni akan terus block virus tersebut. Okay, untuk yang keempat ialah use a VPN when using public Wi-Fi. Okay, apabila menggunakan Wi-Fi awam, sistem komputer akan lebih mudah diserang atau diancam oleh ransomware. Untuk mengelakkan daripada diancam atau diserang oleh ransomware, saya cadangkan elak mengguna Wi-Fi awam untuk kegunaan atau transaksi perkara yang penting. Ataupun kalau nak guna juga Wi-Fi tersebut, menggunakan VPN yang selamat untuk attack daripada ransomware, mengancam dan mencuri data-data yang terdapat dalam device. Dan yang kelima ialah make use of threat intelligence. Ransomware attacks continue to innovate new techniques, launch new attacks and create new strains of crypto malware. In light of this reality, you need to have some way to keep pace with what's going on in the threat landscape and what risks could be affecting other organizations in the same region or industry. You can do this by making sure you have access to reputable threat intelligence feeds. Assalamualaikum, my name is Ayana Jura Binti Mazin and my number pendaftar is 01DT19F119. Jadi sebelum saya menerangkan tools yang terbaik untuk menangani ransomware ini kepada GPKK di sini, saya akan menerangkan sikit sebanyak tentang ransomware. Iaitu ransomware ini sebenarnya merupakan salah satu malware daripada cryptovirology, iaitu dia akan mengunci data mangsa dan juga akan memblok akses untuk mendapatkan sesuatu bayaran. Dan apabila ransomware ini dia ada satu bentuk attack kepada sistem atau network, dia boleh dikembalikan oleh pakar. Namun ada juga attack yang dilakukan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan penguncian di satu fail penting dan menyebabkan fail tersebut tidak boleh diakses dan hanya mempamerkan teks yang tidak boleh dibaca kepada pengguna lah.
Dan hal ini kita terpaksa membayar sejumlah wang untuk memastikan fail tersebut boleh kita akses kembali. Dan ada juga attack-attack yang lain seperti contoh kita buka email yang mengandung ransomware, ataupun kita buka fake download, dan juga kita kena ditipu apabila fail itu sebenarnya tidak di-encrypt tapi kita terpaksa membayar sejumlah wang kepada mereka. Contoh tools yang kita boleh guna pakai untuk membasmi ransomware attack ini ialah yang pertama, Security Event Manager software. Security ini sangat bagus di pasaran kerana dia dapat banyak fungsi seperti iaitu yang pertama, ia dapat mengumpulkan, menggabungkan, memantau dan menganalisis data file log dari user, application dan banyak lagi lah. Yang kedua, dengan akses istimewa, ia akan membantu untuk menyerang attackers dengan menyediakan pemantauan seperti bila akaun tersebut kita gunakan ataupun bagaimana digunakan ataupun dari mana ia datang. Dan juga tool ini memberi amaran kepada ICT, JPKK juga sekiranya terdapat false attempt cuba untuk dilakukan kepada sesuatu sistem network ataupun file. Okey, yang ketiga, ia dapat memeriksa IP address yang tidak berkenaan ataupun yang tidak pernah dilihat sebelum ni. Dan yang terakhir, dia merupakan sistem software ini juga memberi automatic pemulihan ancaman kepada sistem dengan dia akan menghalang pengaksesan IP address yang dijangkiti dan akan menukar user privilege dan akan menutup akaun tersebut serta-merta secara automatik. Dan ini akan menghalang terus attackers dari menjangkiti sistem tersebut. Tools yang kedua ialah Checkpoint Zone Alarm Anti-Ransomware. Ia juga merupakan satu software untuk menghalau ransomware dengan pakai fungsi seperti yang pertama, ia akan menggunakan backfile. Ia dapat membuat attackers tidak dapat membuat sesuatu perkara kerana ia akan terus bertindak dengan menutup jangkitan kepada file tersebut sebelum berlaku kerosakan kepada file tersebut. Dan yang kedua ialah ia akan mengawasi aktiviti dan juga akan terus membaiki dan recover file yang telah dijangkiti. Yang ketiga, ia akan menyelesaikan masalah keselamatan pada endpoint device iaitu seperti sistem, device dan server yang digunakan untuk menyambung ke network JPKK. Jadi ia akan melindungi secara terpusatlah network yang digunakan pakai kepada endpoint device tersebut. Dan yang keempat, ia akan memberi perlindungan network untuk mengatasi unknown malware dan mencegah penularan ransomware, mencari tanda kerosakan pada sistem dan sebagainya. Tools yang ketiga ialah Remote Monitoring and Management. Ia juga merupakan salah satu tools penting sebab dia akan menganalisis dan menguruskan endpoint device, network dan juga komputer. Jadi remote monitor ni diguna untuk mengawasi aktiviti seseorang dan juga remote management menguruskan komputer dan network pada lokasi yang berbeza. Jadi RMM ini digunakan IT bagi untuk troubleshoot tools dengan mempatch software bug dan juga menaik taraf sistem dari berbagai tempat. Dan ia juga berfungsi untuk mengesan masalah yang kritikal berlaku pada sistem. Dan yang kedua, dapat membantu secara sistematik dalam menguruskan perkara di dalam network. Dan yang ketiga, RMM juga memastikan stability network supaya dapat berfungsi dengan baik. Dan RMM ini juga akan mencari server yang terbaik di sekeliling yang dapat digunakan dengan selamat. Dan yang terakhir, dia akan memastikan end user menggunakan sistem dengan lancar tanpa ada sebarang masalah. Okey, yang keempat ialah SolarWinds Patch Manager. Ia merupakan salah satu tools yang digunakan pakai untuk menguruskan, mencari, mendiagnosis dan juga membaiki Windows Server update service untuk dipatch oleh Windows Update Agent sekiranya kita menggunakan Windows System supaya dapat menggunakan servis Windows yang sentiasa terbaik dan juga up to date. Malah ia juga patch ini dapat berfungsi untuk memberitahu kerosakan atau keberadaan patch yang tidak diingini dan mungkin untuk diperbaiki. Dan fungsi yang kedua, ia juga memberi patch secara automatik pada sistem sebelum sesuatu analisis berlaku, dan ini akan memberi penjimatan yang masa dan juga idea untuk mencari penyelesaian masalah yang berlaku pada PC atau server dan juga tempat kerja. Dan yang ketiga, dia akan memberitahu patch yang sesuai dan diperlukan pada sesuatu aplikasi software dan juga network ataupun device.
Dan yang keempat, ia akan sentiasa memastikan sistem patch sentiasa up to date supaya tiada masalah, bug atau perkara-perkara lain yang akan berlaku. Terakhir ialah Crypto Trend Micro Ransom Buster, digunakan untuk memberhentikan kerosakan oleh ransomware dengan sentiasa mengkopi sensitive file dan akan mengunci privacy file, malah menyembunyikan di tempat yang selamat, dan ia juga berfungsi untuk menganalisis keberadaan ransomware di dalam fail penting. Yang kedua, menghalang pengaksesan oleh individu yang tidak dibenarkan, dan yang terakhir, dia akan menyediakan file recovery secara berkala. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.